Rumpuan berita malam ini. TYT Sarawak serah geran MRP Unifor kepada 4 penerima. Sarawak sasar juara para Sukma Selangor pencarian bakat baru bermula Februari. JPJ Sarawak guna kaedah penyamaran pantau pemandu bas ekspres. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Jessica John. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP daripada unit hal ehwal agama-agama lain Unifor kepada 4 penerima pada Jumaat. Majlis tersebut berlangsung di kediaman rasminya di Kesuma Resort di sini dan turut disaksikan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang serta Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Antara penerima geran MRP tersebut ialah pengerusi Chapel St. Matthew Kampung Titiakar Lundu, Freda Kahang pengerusi Chapel St. Michael Kampung Paun Lundu, Rabin Taram pengerusi St. Francis Church Lundu, SD Benjamin Gersit Jai serta pengerusi St. Thomas Kampung Seraing Joseph Singkin. Sarawak bersiap sedia untuk mempertahankan gelaran juara keseluruhan pada Tamasya Para Sukma 22 Selangor 2026 dengan memulakan pencarian bakat baharu seawal Februari tahun depan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Merangkap Chief Dimission CDM Para Sukma Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, usaha ini penting untuk memastikan kontijen negeri terus kompetitif dan mampu mengekalkan kejuaraan buat kali ke-15. Kita akan mempersiapkan atlet lebih awal dengan memberi pendedahan dan latihan yang bersesuaian dalam misi menjadi juara kali ke-15. Pencarian bakat baru atlet juga akan dilaksanakan seawal Februari tahun depan bagi mencari pelapis baru dalam mengarungi cabaran 2026 nanti. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Apresiasi Kontingen Para Sukma 21 Sarawak di sini pada Jumaat. Tambah Datuk Muhammad Razi, pada tamasya yang berlangsung September lalu, Sarawak mencatat kejayaan besar dengan meraih 82 pingat emas, 53 perak dan 74 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 209 pingat. Kejayaan itu mengekalkan status Sarawak sebagai juara keseluruhan untuk kali ke-14. Datuk Muhammad Razi turut menegaskan bahawa kejayaan ini adalah hasil kerjasama erat dalam kalangan atlet, jurulatih, pegawai dan agensi-agensi berkaitan. Tamasya Para Sukma 21 Sarawak 2024 katanya juga diiktiraf sebagai tamasya terbaik setakat ini dengan perancangan rapi oleh kerajaan negeri. Ujarnya lagi, penganjuran itu bukan sahaja menonjolkan pencapaian sukan tetapi juga semangat perpaduan di kalangan atlet dari seluruh negara. Majlis tersebut turut memberi penghormatan kepada kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan bersara sebagai tanda penghargaan atas sumbangan mereka dalam pembangunan komuniti sukan di Sarawak. Dengan perancangan awal dan strategi yang teliti, Sarawak yakin untuk mengekalkan dominasi dalam Para Sukma Selangor 2026 sekaligus meneruskan legasi kecemerlangan dalam arena sukan para negara. Hadir sama Pengarah Jabatan Kebajikan Sarawak Semawi Muhammad, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Lamat Nyalau dan Presiden Persatuan Sukan dan Rekreasi Orang Kurang Upaya Negeri Sarawak Matthew Chin Hong Choi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak akan menggunakan kaedah penyamaran sebagai penumpang bas ekspres bagi memantau pemandu dan memastikan mereka mematuhi peraturan jalan raya. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah berkata inisiatif ini bertujuan memastikan keselamatan penumpang dengan memantau tingkah laku pemandu semasa dalam perjalanan. Mungkin penguasaannya pegawai kita ada yang melalui penyamaran. Jadi jangan mereka ambil ringan dalam bas tu, jangan heran ada kami punya spy yang menyamar lah untuk memastikan mereka tak main handphone masa driving, tak bertukar driver apabila sudah jarak untuk satu driver sampai, dan untuk juga mereka tidak laju dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita dalam program advokasi keselamatan jalan raya sempena musim perayaan Christmas 2024 di Terminal Bas Kuching Central di sini pada Jumaat.
Dalam pada itu, Datuk Hasbi menegaskan bahawa tindakan tegas akan diambil sekiranya didapati ada pelanggaran peraturan. Penyamaran, kalau ada apa-apa dia dapati mereka melanggar, ini bas akan diberhentikan dan sudah pastinya diambil tindakan lah, ya. Bukan hanya kepada bas dan juga syarikat juga mesti dipertanggungjawabkan. Kalau nak meneruskan perjalanan, mereka kena tukar driver baru, yang dia kena tarik. Menurut beliau, operasi ini bukan sahaja dilaksanakan semasa Christmas tetapi juga semasa perayaan lain seperti Tahun Baru Cina dan Hari Raya Aidilfitri. Malah beliau berharap langkah ini dapat dijadikan amalan sepanjang tahun. Kejayaan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Meradong bukti usaha dan sokongan semua pihak termasuklah ibu bapa, guru dan juga komuniti sekolah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata kini SMK Meradong turut mendapat pencapaian yang memberangsangkan dalam keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2024 dengan kadar kelulusan 94.97%, grade purata sekolah GPS 4.48 serta 2 pelajar cemerlang memperolehi 10A. Beliau berucap demikian ketika hadir pada Majlis Anugerah Cemerlang SMK Meradong tahun 2024 di sini pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Ding turut menyeru agar usaha dan sokongan berterusan diberikan kepada pelajar untuk memastikan kejayaan mereka bukan sekadar di peringkat sekolah tetapi dalam kehidupan kelak. Pada majlis tersebut, Datuk Ding turut menyampaikan penghargaan kepada semua penerima anugerah dan berharap pencapaian ini menjadi motivasi untuk kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan. Masalah pembuangan sisa makanan yang berlebihan perlu ditangani segera ekoran impaknya yang kian melarat kepada alam sekitar. Pemangku Pengurus Besar Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Kushairi Bostani berkata jumlah sisa makanan pada hari ini kian meningkat sehingga menimbulkan masalah-masalah lain termasuklah pencemaran tanah, bau dan berlakunya kebakaran di tempat pelupusan sampah. Sehubungan itu, beliau menyeru supaya orang ramai dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan pembuangan sisa makanan melalui aktiviti pembuatan baja kompos bermula dari rumah masing-masing. Kesedaran awam terhadap isu ini masih rendah kerana jumlah sisa makanan tetap meningkat dari tahun ke tahun. Oleh itu, satu usaha secara komprehensif dan bersepadu diperlukan untuk mengukuhkan dan memperkasakan dalam mencapai sasaran sisa makanan melalui pendaya-upayaan masyarakat mengasingkan sisa domestik dari rumah melalui kemajuan teknologi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran bengkel kompos dari rumah sebenar kempen ke arah sifar sisa makanan menjelang 2030 yang berlangsung di Kampung Nai Lama di sini pada Sabtu. Menurut beliau, sisa makanan yang dibuang di Kota Semarahan sahaja telah mencecah 43,000 tan metrik pada tahun 2021 berkemungkinan semakin meningkat pada tahun-tahun kemudiannya. Selain daripada menjaga kelestarian alam sekitar, beliau memberitahu pembuatan kompos dari rumah ini juga dapat menjana pendapatan tambahan kepada penduduk kampung yang mana hasil kompos berkenaan dapat dijual kepada pembeli. Dari seluruh penduduk kampung, mereka kemudian akan memproses sisa makanan tersebut menjadi kompos dan menjualnya kepada komplek baja organik tersebut. Melalui inisiatif ini, JKK Kampung Nae dapat menjana pendapat sehingga RM5,000 bagi setiap 10 tan metrik sisa makanan. Jika mereka mampu membekalkan sehingga 10 kali setahun, bermakna mereka telah menjana pendapatan sehingga RM50,000 setahun. Program anjuran LCDA bersama Persatuan Pembangunan Wanita Muara Tuang dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK NAI itu telah berjaya menghimpunkan seramai 150 orang peserta dari 8 buah kampung iaitu Kampung Mang, Kampung Empila, Kampung Niup, Kampung Tanjung Tuang, Kampung Melayu, Kampung Nai Lama, Kampung Bangka Semong dan Kampung Nakong. Hadir bersama Wakil Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang, Kaunselor Aziz Muhammad, Pengerusi Persatuan Pembangunan Wanita Muara Tuang Suraya Muhyiddin, Ketua Kampung Nai Lama Matidi Ismail serta tetamu jemputan yang lain. Seramai 10 usahawan tempatan dari Mukah dan Kapit mendapat bantuan melalui inisiatif Community Escort. Program anjuran Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak Rekoda dengan kerjasama Press Metal Sarawak Sendirian Berhad dan Press Metal Bintulu Sendirian Berhad itu bertujuan membantu pembangunan komuniti dan menyokong matlamat pembangunan mampan SDG.
Menerusi kenyataan media Rekorda pada Jumaat, bantuan berupa peralatan dan sumber penting diberikan untuk membantu usahawan kecil berkembang maju dan memperkukuh ekonomi setempat. Di Kapit, program ini dilaksanakan melalui Agensi Pembangunan Ulu Rajang Urda. Sebanyak 6 usahawan dalam bidang jahitan, sulaman dan kraft manik menerima peralatan perniagaan untuk memajukan operasi mereka. Bekalan membuat manik turut diagihkan kepada Biro Wanita Rumah Panjang Deni Selangor memastikan manfaatnya sampai kepada komuniti luar bandar khususnya wanita. Sementara itu di Mukah, 5 usahawan bekeri dan seorang nelayan pesisir pantai menerima peralatan perniagaan bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan memperluaskan pasaran mereka. Program ini turut menyokong usaha melestarikan tradisi kraft tangan tempatan sekaligus memajukan perniagaan kecil dan memelihara warisan budaya. Pada November 2024, simbolik penyampaian cek tiruan telah diadakan sebenar program SDG Daerah Mukah dan di Pejabat Majlis Daerah Kapit menunjukkan komitmen berterusan terhadap pembangunan komuniti. Sejak dilancarkan, hampir 400 individu telah menerima manfaat melalui Community Aid Score, membuktikan kejayaan program ini dalam meningkatkan produktiviti ekonomi dan membina ekonomi tempatan yang lebih kukuh. Kerjasama antara Rekorda Press Metal Sarawak Sendirian Berhad dan Press Metal Bintulu Sendirian Berhad menyerlahkan komitmen mereka terhadap pembangunan mampan. Dengan fokus kepada golongan B40 dan perniagaan kecil, program ini memastikan semua lapisan masyarakat turut menikmati manfaat pembangunan Sarawak. Sekian Buletin UKAS bersama saya Jessica John. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan visi Premier 2030 Bandar Pintar Kuching. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Berhad, Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintu Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.